Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada teknologis Dr. Muhammad Saifuddin bin Sulaiman. Saya Nur Fatia binti Abdurrahman bernomor metrik C21E2039. Pada hari ini akan membentangkan tajuk tugasan penilaian akhir saya, yaitu nyatakan bagaimana penulisan kreatif dapat mengangkat nilai dan message dalam sesebuah akhbar digital, dan nyatakan cabaran dalam penulisan kreatif menerusi aspek teknologi. Berikut merupakan isi kandungan yang akan dibahaskan oleh pengkaji, yaitu pengenalan, isu perbincangan, kesimpulan, rujukan, dan juga laporan Turnitin. Pada bahagian pengenalan, pelajar telah memecahkan tajuk tugasan kepada 3 bahagian yang terdiri daripada bidang penulisan kreatif, kewartawanan, dan juga teknologi. Untuk bidang penulisan kreatif, menurut Manasikana 2005 yang menyatakan bahwa penulisan kreatif ini merupakan sebuah proses penciptaan yang dimulakan dengan dorongan untuk menulis, kemunculan ilham, penyusunan idea, pematangan, dan juga penggarapannya dalam memberi kesan dan impak kepada yang akan ditulis. Untuk kewartawanan pula, kewartawanan merupakan sebuah bidang yang berperanan dalam mengumpul, menulis, dan juga menyebarkan maklumat kepada khalayak ramai melalui pelbagai saluran media, termasuklah juga majalah, surat kabar, televisyen, dan juga platform digital yang lainlah. Untuk teknologi pula, ia merujuk kepada salah satu perkembangan zaman yang berjaya dilakukan pada masa kini oleh golongan-golongan cerdik pandai, dan juga dipengaruhi oleh kewujudan bidang sains yang semakin moden. Seterusnya kita beralih kepada isu dan perbincangan yang pertama, yaitu bagaimana penulisan kreatif dapat mengangkat nilai dan message dalam sebuah akhbar digital. Yang pertama ialah dengan memaparkan nilai-nilai murni dalam penulisan. Menurut Mat Hussein, Tengku Intan Marlina, Tengku Muhammad Ali, dan Zahir Ahmad 2021 menyatakan bahwa nilai-nilai murni merupakan salah satu aspek yang penting dan wajar yang perlu ada pada diri setiap manusia, yang mana mereka juga menyatakan bahwa nilai-nilai murni ini adalah satu perlakuan perangai atau perlakuan yang baik, tidak kira dalam aspek-aspek menjalinkan hubungan dengan manusia, alam maupun Maha Pencipta. Pemaparan nilai yang baik dalam penulisan ini dilihat mampu untuk memberikan impak yang baik dan positif kepada pembaca untuk diikuti dan seterusnya diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, karya penulisan yang diterbitkan melalui akhbar digital yang banyak memasukkan kepentingan dan kesan, mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian ini, dia mampu untuk mengubah pola pemikiran masyarakat tentang kepentingan mengamalkan nilai ini dalam kehidupan. Oleh itu, jelaslah bahwa penulisan yang banyak memaparkan tentang nilai-nilai murni dapat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, dan seterusnya mereka terus mengaplikasikan perkara-perkara yang baik dan positif ini dalam kehidupan mereka. Seterusnya adalah dengan menerapkan penggunaan bahasa yang menarik dan mudah untuk difahami. Secara umumnya, bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang seringkali digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu lagi dan kekal relevan sehingga ke hari ini. Menurut Nugraha 2005 berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah lambang suara pengucapan yang terhasil daripada pertuturan manusia. Seterusnya adalah penggunaan bahasa yang menarik dan mudah difahami ini juga membantu dalam memudahkan urusan pembaca untuk memahami isi yang dihuraikan dan ingin disampaikan dalam suatu penulisan itu. Oleh itu, jelaslah bahwa penerapan penggunaan bahasa yang menarik dan mudah difahami dapat mengangkat nilai dan message dalam sebuah akhbar digital, karena ia akan memudahkan pembaca untuk mengetahui nilai dan message yang ingin disampaikan dalam penulisan. Seterusnya adalah penggunaan bahan visual dan juga grafik. Visual ini merupakan suatu bahan berbentuk media pengajaran yang menggunakan image yang dapat
dan mudah dilihat. Penggunaan visual ini seringkali terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam institusi pendidikan kerana ianya dianggap memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah. Dalam konteks akhbar digital pula, penyelitan visual dan grafik seperti gambar-gambar seiring dengan ayat yang ingin disampaikan akan lebih memperkaya hasil sesebuah penulisan itu dan mudah untuk difahami oleh khalayak untuk diamati. Oleh itu, jelaslah bahawa dengan menggunakan bahan visual dan grafik ini mampu untuk memudahkan pembaca memahami tentang nilai dan message yang ingin disampaikan dalam sesebuah penulisan akhbar digital. Seterusnya kita beralih kepada isu dan perbincangan yang kedua, iaitu apakah cabaran dalam penulisan kreatif menerusi aspek teknologi. Untuk cabaran yang pertama adalah penyebaran maklumat yang tidak terkawal. Pada era perkembangan teknologi yang berlaku masa kini, tidak dinafikan bahawa penyebaran maklumat adalah berlaku dengan sangat pantas dan berada di luar kawalan pihak berwajib. Hal ini berlaku apabila tercetusnya perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT seperti internet, media sosial, dan platform digital yang mendorong kepada penyebaran maklumat dengan hanya sekelip mata. Perkara ini juga sekaligus menyebabkan penulis harus berdepan dengan satu cabaran utama, iaitu dengan menarik minat dan perhatian pembaca yang sering digambarkan dengan sifat yang tergesa-gesa dalam mendapat tahu sesebuah isu dan hanya membaca tajuk berita dan isi yang ringkas. Sebagai contoh, penyebaran maklumat di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp ini dilihat berpeluang besar dalam menyebarkan berita, rakaman, dan gambar dengan pantas dan secara langsung hampir ke seluruh pelosok dunia. Oleh itu, penulis hendaklah berhati-hati dalam menghasilkan sesebuah karya penulisan akhbar digital dan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dan mudah difahami oleh khalayak agar tidak menimbulkan fitnah kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan masyarakat. Cabaran yang seterusnya adalah keterbatasan penggunaan gaya bahasa dalam penulisan. Menurut Emilia Sundari dan Abdullah Hasibuan 2022 mentakrifkan bahawa gaya bahasa adalah sebuah penggunaan bahasa yang khusus untuk mendapatkan kesan yang tertentu. Selain itu, penggunaan gaya bahasa oleh para penulis yang lahir di era digital ini banyak berdepan dengan cabaran untuk mengekalkan keaslian bahasa dan juga kerelevanannya daripada tenggelam dan hanyut oleh arus perkembangan teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat kini lebih cenderung untuk membaca dan mengamati penulisan yang ringkas dan padat sahaja. Perkara yang terjadi ini sekaligus telah membawa kepada berlakunya penggunaan bahasa pasar atau bahasa rojak untuk memudahkan khalayak mudah memahami konteks yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, sesetengah akhbar digital menggunakan ayat short form ataupun ayat ringkas dalam penghasilan karya penulisannya seperti ayat yang menjadi yang kepada yang YG. Okey. Perkara ini sedikit sebanyak telah membuatkan golongan masyarakat semakin melupakan ayat yang aslinya, iaitu yang, dan sebaliknya lebih gemar dan selesa menggunakan ayat short form ataupun ayat ringkas yang YG dalam menulis sesuatu ayat yang ingin disampaikan. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa penulisan kreatif adalah sebuah bidang bahasa yang mempunyai peranan penting dalam mengangkat nilai dan mesej dalam sesebuah akhbar digital. Bidang ini bukan sahaja menyebarkan maklumat dengan cara yang menarik dan mudah difahami, malah ia juga berfungsi untuk memberi kesedaran kepada khalayak ramai akan kepentingannya. Namun demikian, bidang ini juga tidak lari daripada menerima cabaran daripada perkembangan teknologi yang berlaku pada masa kini, yang banyak mengubah cara penyebaran maklumat dan juga penulisan teks dalam akhbar digital. Namun begitu, untuk mengekalkan kerelevanan penulisan kreatif ini dalam zaman yang serba canggih dan berteknologi agar terus mendapat tempat di hati pembaca adalah dengan mengembangkan lagi idea-idea yang kreatif serta berinovasi agar dapat selari dengan perkembangan teknologi yang berlaku.
Berikut merupakan rujukan bagi kajian yang dilakukan. Berikut pula merupakan laporan Turnitin, yaitu sebanyak 8%. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.